kurangnya hubungan, kurangnya bicara, kurangnya cerita di antara dua-dua persekutuan dan negeri. Itu sebabnya baru sebulan yang lalu menteri saya telah memanggil semua exco yang berkait ataupun yang menjaga tanggungjawab pelancongan untuk mengadakan mesyuarat dan melihat bagaimana kita boleh mencari jalan yang terbaik supaya dengan izin communication itu menjadi lebih baik, lebih cantik, lebih mudah difahami, supaya ianya tidak ada berlaku salah faham di antara kita di sini. Kita di parlimen hanya untuk mencari penyelesaian. Setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Itu makanya menteri saya dengan jelas mahu hubungan di antara negeri dan persekutuan itu terus diperhebatkan, diperbaiki, supaya ianya dapat dikekalkan sebagai satu landasan yang tepat demi industri dan juga kebudayaan kita. Yang lain, yang berhormat Lumut, saya akan bagi jawapan secara bertulis. Saya nak jawab seputih, masa tidak mengizinkan. Oh, saya kena jawab balik pulau dulu. Sorry, you lambatlah. Balik pulau ada membangkitkan status pelancongan Pusat Kawalan Kusta Negara PKKN dan Permatang Kudza. Motek menyokong 100% dan mengambil baik saranan yang disuarakan berhubung penambahan peruntukan bagi tapak-tapak warisan. Tahun lalu kita dapat 50 juta dan ianya telah diberikan kepada Kerajaan Negeri Melaka dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tahun ini tidak ada spesifik daripada peruntukan 80 juta itu mau ke mana. Terpulanglah kerajaan-kerajaan negeri, pandai-pandailah kamu buat pitching supaya kamu boleh dengan jelas mengambil hak di dalam 80 juta itu. Ianya bebas asalkan melibatkan tapak-tapak warisan dan juga yang telah diiktiraf oleh UNESCO. Motek menerusi Jabatan Warisan Negara dalam proses penyediaan dosia pelancongan Conservation Management Plan CMP dan Special Area Plan SAP oleh perunding yang dilantik. Balik kepada bab Permatang Kudza, masih lagi JWN membuat kajian. Hal ini kerana pihak kerajaan negeri mahukan tapak ini diangkat dahulu sebagai tapak jopak. Menteri, apa yang saya tanya tadi ialah apabila diumumkan oleh Perdana Menteri, cuma dia sebut Gua Niah, Royal Belum dan juga satu lagi saya lupa dah, ada 3. Alamah Bujang, 3. Jadi apakah 80 juta itu tidak detailkan, diperinci, selain daripada 3 tapak tu, so 80 juta itu boleh digunakan dan juga boleh kerajaan negeri mohon untuk tapak yang berada dalam kawasan masing-masing. Apa itu saya faham. Pemahaman yang berhormat Balik Pulau memang tepat. Itulah pemahaman kita semua. Saya dah tak tahu mana nak sambung. Balik Pulau tanya soalan tu jam pula kan. Okey, JWM telah melaksanakan yang seperti saya perjelaskan tadi, CMP 1 dan juga SAP. JWM telah melaksanakan 2 pelan pengurusan pemeliharaan Conservation Management Plan CMP tapak warisan kebangsaan. Dan saya percaya Yang Berhormat Balik Pulau pun tahu pasal perkara ini, iaitu pertama Kakosa dan Seri Negara, kedua bangunan Sultan Abdul Samad, Bisas Blok A dan Bisas Blok B. Ketiga, selain itu JWN juga sedang dalam usaha menyiapkan CMP bagi 4 tapak warisan kebangsaan, iaitu Masjid Damek Kuala Lumpur, Museum Tekstil Negara, Gereja St. Mary, Stesen Kereta Api Tanah Melayu Berhad. Saya menyambut baik di atas perkara yang dibangkitkan tadi oleh Yang Berhormat Balik Pulau berkenaan dengan pemakaian batik di Parlimen pada hari Isnin dan Khamis. Isnin sehingga Khamis.
Okey. Bukan apa yang Tan Sri di-Pertua, bukan apa. Ini bagus. Pertama, kita boleh memberikan limpahan ekonomi kepada pengusaha-pengusaha batik kita. Kedua, kadang-kadang, bukan semualah, kadang-kadang saya nampak ahli-ahli yang berhormat kita hari Khamis pun tak mau pakai batik. Bukan semualah. Kadang saya pakai. Saya ada batik yang tadi. Cuma saya tak tahan sejuk. Ini perlu dimulakan di parlimen kerana kita adalah pengumbal undang-undang. Kalau kita tak mula di parlimen, saya risau yang lain susah mau ikut. Cadangan yang berhormat balik pulau ni sungguh murni. Kita bagi kelas A lah. Berkenaan dengan Yang berhormat Menteri, insyaAllah Menteri. Belakang. Bolehkah kod batik dipakai di Dewan Negara? Yang berhormat Menteri, saya bukan speaker, kena tanya speaker yang berhormat Menteri. Yang berhormat Syalam. Perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Balik Pulau, saya akan memberikan jawapan secara bertulis. Terima kasih. Padang Besar, dia ada WhatsApp, dia tak dapat tunggu pasal ada hal. Dia dah balik Padang Besar. Dua tembok di dunia. Yang Berhormat Pulai pun ada, okey. Yang Berhormat Pulai membawa isu berkenaan data pelancongan yang salah kerana bercampur dengan data pekerja. Untuk makluman Yang Berhormat Pulai, pertama kita perlu tahu bagaimana data yang diambil oleh Motek. Di mana sumbernya? Sumber pertama adalah Jabatan Immigration Malaysia yang diperolehi secara langsung dari semua pintu masuk antarabangsa Malaysia. Untuk makluman Yang Berhormat Pulai, pihak Motek tidak mempunyai akses secara langsung berkenaan dengan data ataupun kemasukan pelancong-pelancong di Malaysia. Ianya perlu dimohon dan ianya perlu diberikan kebenaran oleh pihak Jabatan Immigration Malaysia. Individu dengan visa kerja tidak termasuk dalam jumlah pelancongan. Berkenaan komitmen kerajaan sokong industri seni dan budaya, kita di kementerian ini dengan jelas sentiasa memberikan keutamaan yang cukup jelas kepada industri seni dan budaya. Itu sebabnya mana tu ucapan pun hilang dah. Iklan jap Tan Sri. Okey, skip. Itu sebabnya tahun melawat Malaysia 2026, misi kita dengan jelas untuk memperkenalkan seni dan budaya kita kepada pengunjung-pengunjung di luar sana. Kerana bagaimana kita mau bersaing dengan negara-negara lain kalau kita tidak menonjolkan kehebatan dan keistimewaan seni dan budaya kita. Kalau dilihat negara-negara lain dengan jelas, inilah sentiasa diangkat sebagai cabang yang paling utama sebelum mereka mempromosikan negara mereka dari sudut sektor pelancongan. Saya mau tanya Tan Sri yang di-Pertua, masa saya sudah habis. Kalau Tan Sri tak mau bagi pun saya terima dengan rela hati. Terpulang kepada Tan Sri, your call. Menteri perlu berapa lama lagi? Saya kalau tengok sejam Tan Sri, itulah saya cakap, your call Tan Sri, your call, not my call. Saya bagi 10 minit lagi. Oh lama tu Tan Sri, 10 minit. Tan Sri ni pun tak faham lah mata saya. Sebab si Putih boleh jawab lagi banyak lagi ya. Saya bagi 10 minit lagi. Cadangan tabung pelancongan dipromosikan kepada penggiat industri. Pertama, kita memang ada satu bentuk dana iaitu Skim Infrastruktur Pelancongan SIP di bawah pentadbiran Bank Pembangunan. Kedua juga kita ada kerjasama di antara SME Bank
untuk menaik taraf perkara-perkara yang melibatkan industri pelancongan. Dan kami sedar skim yang ditawarkan ini masih lagi tidak dapat dihebahkan dengan baik. Itu sebabnya banyak penggiat-penggiat industri masih tidak mempunyai pemahaman yang cukup jelas berkenaan perkara ini. InsyaAllah MOTEK akan mewawarkan insentif tabung pelancongan ini menerusi sesi libat urus bersama penggiat industri pelancongan. Yang berhormat Pulai, perkara-perkara lain yang dibangkitkan, insyaAllah kita akan memberikan jawapan secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan memberikan jawapan dua ahli yang berhormat Tahir, iaitu pertama yang berhormat Kangar. Dia selalu kalau jumpa saya mana-mana sentiasa senyum. Kedua ialah yang berhormat Seputih. Walaupun Seputih Parit. tak sempat, minta maaf. Pasal sensitif, saya malas nak jawablah nanti. Yang berhormat Seputih ni pun terpaksa jawablah. Saya pun tak tahu Seputih apa tarikan pelancongan, tapi saya jawab juga. Dengan jelas Kangar telah membawa isu negeri Perlis. Apakah fokus kita kepada ekopelancongan dan pelancongan sukan? MOTEK, pertama dia sudah ada kerangka di dalam pelan ekopelancongan kebangsaan 2020-2030. Strategi ada dengan jelas, pelan-pelan tindakan pun ada. Tapi di Perlis ni, kita lihat, kita perlu perkasakan secara holistik yang melibatkan community based tourism. Kenapa? Kerana Perlis, pertama, bukan negeri yang besar. Kedua, masyarakatnya cukup kaya dengan bahasanya, cukup kaya dengan budayanya, cukup kaya dengan sifat sopan santunnya. Seperti yang berhormat Rau. Itu sebabnya community based tourism amat sesuai dan boleh memberikan manfaat penuh kepada kesejahteraan komuniti setempat dan perjalanan ekonomi. Di selagi mana yang berhormat Arau sentiasa bersama-sama dengan kerajaan yang ada pada masa kini. Khusus bagi negeri Perlis, jangan perangkap saya. Sebanyak satu kluster ekopelancongan yang berpotensi yang telah dikenal pasti oleh pihak kementerian melalui agensi-agensi kita di negeri Perlis, iaitu kluster Kangar Timah, Taso, Sungai Batu Pahat, Cuping, Hills Perlis, Batu Pahat, State Park. Batu Pahat, bukan Batu Pahat. Batu Pahat ditulis sini. Sungai Batu ke? Ya, Kangar tu. Kita minum dulu. Jangan tambah lagi masa Tan Sri. Okey dah ni. Bagi penganjuran pelancongan acara sukan dalam negara, MOTEK menerusi Tourism Malaysia akan bekerjasama dengan KBS. Kita akan bincang kaedah yang terbaik supaya Perlis turut menerima limpahan daripada acara sukan. MySep sentiasa terbuka dengan pandangan ataupun cadangan yang mahu diutarakan kepada pihak MySep di bawah kementerian ini dari sudut bagaimana kita boleh membawa masuk acara-acara sukan kalaupun tidak peringkat antarabangsa, sekurang-kurangnya di peringkat ASEAN. Tanya sikit, boleh tolong bantu bawa Taylor Swift ke Malaysia tak? Apa Taylor Swift? Apa soalan Kampar? Boleh tolong bantu bawa Taylor Swift konsert ke Malaysia tak? Mau jawab susah, tak jawab susah. Kita mengalu-alukan sebarang konsert ataupun aktiviti-aktiviti yang membawa kebaikan kepada industri kita. Yang penting mematuhi segala syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Selamatlah jawapan tu. Jadi pihak sana pun gembira, pihak kami pun gembira. InsyaAllah. Pandai Menteri.
last kali bagi Yang Berhormat Kanga, saya jawab yang ini, yang lain saya akan bagi jawapan bertulis. Kita perlu menambahkan bilangan homestay di Perlis. Setuju? Homestay di Perlis terdiri daripada 4 buah kluster yang melibatkan seramai 42 orang pengusaha. Malahan bagaimana kita nak pastikan keadaan itu sentiasa dalam keadaan yang baik? Bukanlah setiap bulan, kalau setiap bulan saya tipu. Tetapi beberapa kali kita telah mengadakan sesi libat urus bersama Motek Perlis dan Kerajaan Negeri untuk menggalakkan dan membesarkan lagi penyertaan peserta baharu, terutamanya di kawasan tumpuan pelancong bagi merancangkan lagi industri pelancongan di Perlis. Kerana seperti yang saya katakan tadi, pertama community based tourism, CBT, dan juga produk terakhir tu, the end product tu ialah homestay. Perlis perlu melihat ini sebagai sumber yang paling utama untuk industri pelancongan mereka. Last kali yang Berhormat Tan Sri di Pertuah, betul-betul last, saya akan jawab soalan Yang Berhormat Seputih. Dia tanya, Yang Berhormat Seputih tanya negara mana yang disasarkan dalam promosi. Kedua, Yang Berhormat Seputih pun ada tanya piawaian yang digunakan untuk menunjukkan Langkawi masih popular di kalangan pelancong, terutama selepas Deepavali. Pertama, 10 negara sasaran utama adalah seperti berikut. Tulis Yang Berhormat Seputih. Singapura, Thailand, Indonesia, Vietnam, Brunei, India, China, Korea Selatan, dan Australia. Untuk makluman Yang Berhormat Seputih, di sini saya kongsi ada luar sikit lah, saya kongsi sikit. Walaupun Jepun population dia dalam 100 to 110 million. Tetapi yang ada pasport, yang memegang pasport tidak sampai 20%. So orang Jepun pattern dia, kalau dia keluar, dia perlu melakukan aktiviti. Dia perlu ada itu experience in going for holidays or in the engagement tu very different from others. That's why kita tak sasarkan sebagai top 10. Kenapa kita dapat negara-negara ni? Ini berdasarkan jumlah kemasukan dan tren kemasukan mereka untuk beberapa tahun yang lepas. Itu sebabnya kita masukkan di dalam senarai. Maaf Timbalan Menteri, just nak tanya sama ada yang disebut tu adalah ikut ranking ataupun tak ada in no order. Ini adalah ranking untuk tahun ini. Mungkin tahun depan ianya boleh berubah. Tapi inilah ranking kita sebenarnya. Kalau saya tak silap, pasal saya tengok, sorry, Yang Berhormat Bangi, saya minta maaf, ini tak ikut ranking. Ini hanya ikut target negara yang kita rasakan akan memberikan banyak kemasukan. Sikit je Menteri. Di Si Putih, saya dah tanya banyak kali dengan ahli parlimen, ada hotel yang dipunyai oleh PNB masih tutup. Dah 3 tahun. Nak tanya apakah caranya kalau boleh dijalankan semula. Lebih kepada business decision. Mungkin saya boleh membuat perbincangan lanjut dengan Yang Berhormat di luar daripada parlimen nanti, insyaAllah. Timbalan Menteri, saya singgung sikit. Apa senarai yang disebut oleh Timbalan Menteri tadi, kebanyakan negara yang disebut tadi tidak ada satu pun negara daripada Timur Tengah. Sedangkan Timbalan Menteri pasti tahu the average spending yang paling tinggi ialah daripada negara-negara Timur Tengah. Jadi mereka memang kuat shopping. Jadi kenapa Timur Tengah ni tidak dijadikan sasaran oleh Motek? Boleh Menteri jawab? Yang Berhormat Balik Pulau, ini berdasarkan data yang kita dapati mengikut statistik beberapa tahun yang lepas. Tapi untuk makluman Yang Berhormat Balik Pulau, untuk sasaran kita ke Visit Malaysia 2036 memang cukup jelas. Kita telah masukkan Timur Tengah. Malahan Timur Tengah ini mulai pada tahun hadapan dengan berkonsepkan
Islamic tourism, kita akan serang habis-habisan. Serang habis-habisan, bukannya berperang. Serang habis-habisan. Terang Israel. Siapa lagi tanya ni? Habis sudah. Serang habis-habisan untuk mereka datang dan masuk ke Malaysia dan bercuti di Malaysia dan berbelanja di Malaysia dan cintai Malaysia. Itu kita akan buat. Memang ada masuk, saya tak tipu, ada tulis. Jelas. Percaya. Tan Sri yang di Pertua, masa sudah tamat. Petua apa? Sudah habislah. Terima kasih Tan Sri Petua. Besar tak ada jawab ah. Terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat. Saya bersyukur sangat-sangat. Semua ahli-ahli yang berhormat cukup baik pada petang ini. Semoga kita semua dirahmati olehnya. Amin. Ahli yang berhormat, masalah ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 933,539,300 ringgit untuk kepala B31 anggaran perbelanjaan mengurus 2024 jadi sebahagian daripada jadual naklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Kepala B31 jadi sebahagian daripada jadual. Masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P31 anggaran perbelanjaan pembangunan 2024 diluluskan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P31 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Terima kasih. Ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Isnin 27 November 2023. Selamat malam dan selamat kembali ke kawasan masing-masing. Terima kasih. Dalam menyebarkan fungsi-fungsi dan peranan-peranan yang telah dilaksanakan oleh pejabat Setiausaha Persekutuan dan juga pejabat-pejabat lain Persekutuan di negeri Sabah. Pialaan di Kumarajat RTM Om Kumarajat Kopi